Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk ke arah menuntut kemerdekaan. Sebelum tu buka muka surat 80 ya untuk buku teks sejarah sebagai rujukan. Okey. Keperitan akibat dikuasai oleh penjajah menyebabkan rakyat bangkit untuk menuntut kebebasan tanah air. Permuafakatan masyarakat dan pemimpin daripada pelbagai kaum telah memudahkan proses mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Peristiwa perjuangan ini adalah seperti berikut, bermula daripada tahun 1942 hinggalah kemerdekaan negara iaitu 1957. Kita tengok kronologi masa daripada gambar yang dalam buku teks ini. Kita tengok yang pertama dulu daripada tahun 1942 hingga 1945. Itu dalam masa tempoh 3 tahun ini berlaku pendudukan Jepun yang mengakibatkan banyak kesengsaraan penduduk-penduduk di tanah Melayu. Jadi pemimpin-pemimpin tempatan bangkit menggerakkan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Kalau kita dengar cerita-cerita orang lama, Jepun ni kejam juga. Yang peristiwa yang paling besar, dia mengambil rakyat biasa sebagai jadi buruh paksa untuk membuat laluan kereta api dari Burma. Ramai yang mati akibat penyakit kerana tiada mendapat rawatan. Jadi sekarang ni dikenali sebagai jalan kereta api maut. Boleh tengok di Google sendiri untuk maklumat tambahan tentang kereta api, jalan kereta api maut. Baiklah, kita tengok tahun 1946 hingga 1948. Okey. Jadi kalau kamu perasan, kenapa 3 tahun sahaja? Kalau kamu perasan, sebelum 1942 ni penjajahan British. Selepas 1945 ni penjajahan British juga. Kenapa Jepun 3 tahun saja? Sebab waktu itu tengah perang dunia kedua. Jadi British keluar sekejap daripada tanah Melayu dan Jepun waktu tu nak menguasai Asia. Tapi tak lama sebab Amerika Syarikat telah mengebom bandar-bandar besar Jepun iaitu Hiroshima dan Nagasaki. Itu pun boleh cari sendiri di Google nanti sebab banyak melibatkan nyawa yang terkorban, nyawa yang tak bersalah. Amerika Syarikat ni dari dulu lagi hingga sekarang memang suka bunuhlah orang yang tak bersalah ni. Okey, selepas tu Jepun serah diri dan balik ke sana. Kemudian British datang semula untuk memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946 hingga 1948 ini. Jadi dalam pembentukan Malayan Union ni ramai pemimpin yang menentang sebab merasakan dia boleh menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi orang Melayu itu waktu itu dipimpin oleh Datuk On bin Jaafar bangkit menentang Malayan Union dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Okey. Jadi pada tahun tersebut juga Persekutuan Tanah Melayu menerima ancaman komunis iaitu daripada Parti Komunis Malaya PKM yang melakukan kezaliman seperti membunuh, memusnahkan lomba-lomba timah dan ladang getah. Kalau diteluk intalah antara Jepun dan komunis lah paling selalu diceritakan kezaliman mereka. Tertambah di Sungai Manik. Peristiwa di Sungai Manik. Okey. Keganasan komunis mengakibatkan darurat diisytiharkan di seluruh negara pada tahun 1948. Okey, darurat ni keadaan yang susah yang datang tanpa disangka-sangka. Okey.
Jadi dia akan mereka pemimpin negara ini akan bermesyuarat untuk mengisytiharkan darurat ataupun tidak. Jadi bila keadaan negara teruk sangat, itu yang mengakibatkan darurat diisytiharkan di seluruh negara pada tahun 1948 akibat ancaman komunis. Jadi rundingan baling telah diadakan pada tahun 1955 tetapi gagal, dan pada tahun 1960 darurat diisytiharkan tamat. Lama tu darurat. Jadi kalau kamu nak tahu cerita lebih lanjut, bolehlah tanya orang-orang tua seperti atuk nenek ataupun ayah kamu yang dah tua-tua yang hidup pada zaman ini. Okey, kemudian kita tengok garis masa tahun 1945 hingga 1951. Okey, dalam tempoh ni berlaku pendudukan Jepun dan ancaman komunis, betul tak? Jadi dalam tempoh ni maka muncullah parti-parti politik. Okey. Antara parti politiknya ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM pada tahun 1945, United Malaysian National Organisation UMNO pada tahun 1946, Malayan Indian Congress MIC pada tahun 1946, Hizbun Muslimin pada tahun 1948, Malayan Chinese Association MCA pada tahun 1949 dan Parti Islam Semalaya PAS pada tahun 1991. Jadi daripada banyak-banyak parti politik ini yang kita selalu dengar ialah UMNO, MIC, MCA dan PAS, betul tak? Okey, itu yang kita dengar lah sampai gini. Tapi dalam memperjuangkan kemerdekaan negara, parti politik inilah yang terlibat dalam menuntut kemerdekaan, dan ada juga wakil-wakil menyertai rombongan ke London. Okey. Jadi pada tahun 1955, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan telah diadakan. Okey. Jadi parti perikatan ditubuhkan dan dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC bagi menghadapi pilihan raya. Mengundilah waktu ini. Jadi setiap parti politik mewakili setiap kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Parti Perikatan menang dalam pilihan raya ini. Sebab itulah kita selalu dengar UMNO, MCA dan MIC sampai sekarang. Okey, UMNO ni Melayu lah, parti politik Melayu. MCA parti politik Cina. MIC ialah parti politik India. Okey, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai ketua menteri lah sebab menang dalam pilihan raya ini. Dan Parti Perikatan telah berunding dengan British untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, selepas dah berunding tu, selepas dah pilihan raya ni, tahun depan dia iaitu 1956, mereka telah pergi ke London ya untuk membuat rundingan London. Wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan telah berangkat ke London, dan tujuan mereka ke London adalah untuk berunding dengan British berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi mereka telah berjaya menuntut kemerdekaan dengan British, dan tahun depannya pula itu, tahun 1997, okey, telah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos tahun 1957. Jadi sehingga kini peristiwa 31 Ogos telah dimasukkan dalam kalender sebagai kemerdekaan negara kita. Okey. Baiklah. Jadi ini garis masa dari tahun 1941 hingga 1957 tentang perjuangan kemerdekaan negara ke arah kemerdekaan. Okey, kronologi ini tentang ke arah kemerdekaan negara daripada tahun 1941 hingga 1957. Jadi dalam tempoh tersebut terlalu banyak perkara yang berlaku untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Jadi selain daripada rakyat-rakyat biasa berjuang
dalam menentang Malayan Union, parti-parti politik juga dan pemimpin negara juga memainkan peranan penting dalam rundingan London untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Jadi kita kena bersatu padu walaupun berlainan bangsa supaya negara kita harmoni dan berbentuk perpaduan yang kukuh. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.